sekarang kami dah sampai di depan hotel BDB Hotel. So, kami akan bertanyakan kepada Encik Jamil untuk bertanyakan soalan tentang case study kami tentang sistem air conditioning di BDB. Untuk kalau hotel kami nak tanya pasal kegunaan apa? Hotel tu guna aircon jenis apa? Okey. Dia sebenarnya aircon ni hotel mana-mana hotel pun dia ada banyak jenis aircon. Ada yang split. Ada yang centralized. Centralized ni sepatutnya dia hanya control satu tempat tapi dia separate pada semua atau ceiling dalam ceiling lah. Dia akan keluar duct lah. Kalau split dia hanya control personal. Maksudnya macam ni lah. Macam dalam bilik. Tapi dalam bilik semuanya split. Yang untuk dalam dewan kita guna centralized. Mana centralized dia menggunakan ASU punya konsep. Maksudnya dia letak ke atas, lepas tu dia cuma spray pakai ducting je lah. Dia akan melalui ducting. Kita sini dia tak ada, saya tak ada. Kita tak pakai air cooler. Setengah tempat building yang bangunan untuk soalan dia pakai air cool. Dia kontrol pakai air cooler, tapi kita tak ada air cooler sebab kita bukan building yang macam supermarket dia pakai air cooler. Dia punya ni adalah dia punya tempat yang kawal macam yang split yang bilik kawalan. Betul. Kita sebenarnya bila split dia tak ada bilik kawalan. Dia cuma sebab dia individu unit. Maksudnya setiap bilik dia ada individu dia unit dia sendiri. Maknanya kita tak ada tempat, contoh macam aircon dia ada control room, dia ada pump. Macam kita sini tak ada pump. Sebab dia tak ada motor. Dia tak jalan melalui motor sebab dia melalui hanya kompresor saja. Maknanya kita akan letak macam dewan, kita akan letak satu tempat di atas bangunan tu. Mana di situ yang kita akan kontrol mana servis ke apa-apa semua kat situ lah. Maknanya kita kena naik dan cuci ke atas tu dia punya outdoor, indoor apa semua ni. Macam tu sebab dalam macam centralized dia ada indoor punya blower dan dia outdoor punya kompresor. Jadi cuma kita buat maintenance untuk outdoor, kita servis macam biasa, kita check dia punya macam lah pressure apa semua. Dan macam indoor punya blower, kita akan check dia punya filter lah. Cuci filter macam tu lah. Tapi tu every month kita akan buat lah. Every month lah maintenance dia. Yes, maintenance every month. Walaupun dia guna tak guna pun kita akan check. Okey. Itu adalah sebagai kita punya dia panggil preventif. Preventif tu memang kita kena buat lah. Tapi bukanlah selalunya kita maintenance ni kita bukanlah nak kata kita betul-betul straight buat, tapi kadang-kadang sebulan ada juga yang kita tak pergi buat, ada yang staff saya tak buat. Dia orang tengok balik. Kalau memang contoh macam bilik tu kita ada 104 bilik. Bukan 104 bilik tu sebulan nak jual pun. Maybe dalam 10 bilik atau 20 bilik kita jual. Mana yang bilik jual tu saja yang kita akan tengok. Mana yang lain tu kita just pantau je. Sebab nak bawa servis, sebab benda tak guna pun. Mungkin tak kotor, tak berabuk. Jadi yang mana kita guna tu kita akan tahu. Contoh dia punya frekuensi kita berapa banyak dia pakai. Bilik tu berapa lama banyak yang kita guna. Contoh kita kata macam hotel kita ada floor. By floor ni dia ada 88 floor, mungkin maybe kita banyak gunakan first floor. Contohnya first floor maksudnya kita akan concentrate first floor dulu. Concentrate first floor tu lah untuk maintenance. Kita akan buat first floor, tapi yang lain-lain floor tu kita akan masuk. Cuma kita just check, tengok je. Kalau kita dapat daripada report daripada pihak frontliner mengatakan bahawa bilik-bilik level 8 bulan lepas tak pakai pun, berapa kita nak masuk? Kita buang masa je kalau tepi pun bukan ada apa, tak kotor pun. Jadi kalau dia cakap bulan 8 kita pakai dalam tingkat 8 kita pakai 5 bilik, mana kita akan tengok lah. Jadi maintenance preventif based on kita. Tapi kalau ikut, walaupun dia orang bagi tahu kita pun memang preventif, setiap bulan memang kita kena masuk. Memang kita kena tengok. Cuma tengok antara kita kena buat atau tak kena buat je. Awak ni berkait ya dengan pemanasan global gas aircon gas aircon. Di sini global dia tak ada berhubung, tak ada. Sebab ini kita orang kadang-kadang macam contoh kalau macam kereta ya orang tahu dia akan reflect dengan apa ni semua, tapi untuk bilik dia tak ada. Takat sekarang kita tak dapat lagi mengatakan dia tak kalah dengan global ni, dia tak ada lah. Itu nak. Soalnya tadi
kita guna ni je lah. Dekat sini guna split dengan ni. Kita guna sekarang ni yang masalah kebanyakan kita guna adalah split ni dengan apa ni ducting punya sistem lah. Duct punya sistem ni cuma centralized punya sistem lah. Dia central maknanya dia akan jalan duct saja, satu kompresor control satu line. Mana contoh building tu, kalau kata kawasan building, dia tengok kawasan building. Maksudnya kawasan building tu luas, maksudnya dia mungkin maybe kita kena pasang 3 sistem untuk ducting punya sistem. Dia kalau satu tak cukup. Maksudnya you kena pakai yang ACU yang besar. Maksudnya sistem yang lebih besar. Mungkin 15 horsepower, mungkin 20 horsepower. Jadi kita pakai, walaupun sistem kita sekarang sistem standard, kita macam contoh macam dewan kita pakai 15 horsepower. Kita pakai 4 unit. Mana 4 unit, kalau kali 15 kali 4 lebih kurang 60 horsepower kita pakai untuk control room. Sebab tu dia kena tengok keluasan tinggi, keluasan bilik dan tinggi bilik. Jadi kita kena tengok mana berapa dia punya BTU dah cukup. Artinya you tahu kan, BTU ni tahu kan? Belajar tak? Kami belajar jenis aircon je, masuk apa ada ni je. Dia sistem tu tak tahu, tak banyak pun. Oh, tak banyak lagi. Tapi tak masuk ke Tak dalam. masuk dalam sangat. Kami tanya. Sebab dia ada BTU, dia ada semua tu. Sebab dia BTU ni dia panggil British Thermal Unit ni, maksudnya dia punya keluasan dan juga kesejukan bilik tu cukup tak cukup dia punya BTU dah. Dengan aircon yang pasang tu cukup dah BTU dah. Kalau you pasang tak cukup, bilik tu tak akan sejuk pun. Maksudnya dia akan dari segi aircon akan cepat rosak sebab dia kompresor dia tak akan stop. Jadi sekarang ni tak pada daya tak payah tu, kita just basic je. Basic ni maksudnya you just benda tu memang setiap bilik memang kena ada aircon lah. Itu dia katakan setengah tempat. Itu pun tak semua hotel yang ada aircon tengah tu. Dia tak provide aircon pun, tapi dia provide fan. Tapi kalau tengoklah dia punya kategori mana hotel tu. Kalau kata macam chalet biasa atau resort biasa, kadang-kadang dia orang tak pakai aircon, dia pakai kipas. Jadi kebanyakan, tapi sekarang ni kebanyakan mana-mana pun kita pergi, walaupun resort ke apa ke pun memang aircon tu adalah salah satu. Itu adalah keperluan yang dia orang akan letak. Sebab sama ada dia 1 horse ke 2 horse ke, tengok keluasan bilik lah. Macam kita sini banyakkan kita pakai 1.5, 1.5. Sebab dia dengan keluasan bilik kita. Ada yang ada 2 bilik, bila ada yang bilik besar sikit kita akan guna 2. Macam tu ya. Ni kalau ni. Tapi boleh tengok macam ni. Boleh pergi survey tengok apa? Kalau nak pergi tengok, pergi tu kalau nanti saya call budak saya dah sana, nanti dia orang bawa. Nak tengok bilik. Tengok macam bangunan tu kita pakai aircon je ni, nak tunjuk buat laporan je. Nak bagi ada laporan kami mas sini lah. Tak apa, nanti macam tu saya akan call kat hotel nanti. Pergi kat sana. Hotel kat sana tak ada bilik kawalan kan? So macam ada tempat yang ada bilik control room. Control room tak ada. Maksud yang apa? Dia punya mesin aircon yang apa? Dia punya yang kat luar tu. Kompresor. Kompresor dia. Kompresor dia boleh nampak. Boleh jadi dia kat luar boleh nampak. Yang besar punya tak ada. Yang besar tak ada. Kita ada semua split. Nanti dekat bangunan tu kita dah susun satu line. Jadi boleh tak nampak dekat tu, boleh ambil gambar kat situ, nampak dia punya susunan. Ada tak semua yang hotel dia macam tu. Dia ada sistem masing-masing. Macam kita ni sebab dulu bukan hotel. Konsep kita sebenarnya adalah apartment. Sebenarnya golf ni, hotel kita ni, BDB hotel ni dulu adalah apartment. Sebenarnya dulu aircon setiap bilik unit dia hanya ada depan pintu saja. Jadi bila depan pintu, dia heat dia punya tu, kepanasan dia tu mengganggu orang yang duduk kat situ. Maksudnya bila yang tempat tertutup, dia akan heat sikit, dia akan panas. Dari segi yang kata global tu, tapi dia tak efek pada siapa pun. Cuma kita rasa panas, lepas tu dia akan efek balik pada aircon tu sendiri. Maksudnya return air dia akan cover, dia patah balik pergi masuk, maksudnya air compressor tu akan cepat rosak. Jadi sekarang kita terpaksa kena transfer kat luar. Jadi semua kita letak satu tempat saja, central, mana centralkan dia. Jadi setiap floor ada 13, walaupun ada 10 unit tu, 10 unit ada kat luar. Jadi sebab kita ada 13 bilik, ada yang kita tak ubah, ada yang kita ubah. Jadi kita tak ubah ni, dia tengok dia punya ventilation dia tak mengganggu orang. Maknanya angin dia punya panas tu boleh keluar
tak ganggu, tak mengganggu orang lain, jadi kita tak ubah. Yang mana mengganggu orang lain kita akan ubah. Jadi kita akan ubah, kita akan letak satu tempat yang fresh air dia punya keluar, boleh keluar terus, dia tak mengganggukan koridor-koridor semua. Nah, dia macam hotel, tempat-tempat lain dia memang konsep hotel. Sebab dia buat tu atas memang dia punya konsep dia memang hotel lah. Jadi dia jalan setengah tu, dia buat tu kompresor dia tahu dah letak kat mana. Jadi macam kita ni, sebab kita bukan konsep tu sebenarnya. Apartment. Maksudnya apartment ni kita nak jual ke orang. Kalau orang tu nak beli, dia bos sendiri lah aircon. Tapi ini kita pasang, dia orang pasang aircon berdasarkan letak depan tu. Jadi kita tak sedia ke tempat. Jadi kita dapat split ni benda yang mudah, kita nak ubah ke nak apa, kecuali lah dia kontrol satu tempat. Setengah macam hotel 5 star, dia tak nampak pun aircon dalam bilik pun. Cuma you keluar, tengok kat ceiling tu dia keluar je. Sebab dia kontrol satu tempat. Macam you kata tadi, dia ada control room. Daripada situ, dia kontrol daripada situ. Cuma bila you masuk bilik tu, you on baru aircon tu jalan. Jadi dia maksudnya kalau you off, aircon tu tak jalan. Maksudnya tak ada penghuni, aircon takkan jalan. Sebab apa, dia pakai sistem control central. Maksudnya bila you masuk, contoh sekarang banyak orang pakai kad dia punya. Jadi bila dia masuk kad, baru aircon jalan. Kalau dia buang kad, aircon stop. Jadi dia control macam tu. Jadi macam unit ni, macam split macam ni pun sama juga. Kalau you keluar, current je, tapi kita boleh adjust je nak buka tutup kan. Tapi yang sana, yang tu kalau kata dia buka, dia sana dia kontrol 24 jam dia jasa, maksudnya sejuk macam tu lah. You tak boleh lah nak slow kan, nak bagi apa, tak boleh lah. Sebab dia kontrol, tu dia panggil centralized. Maksudnya dia center kat satu tempat, dia kontrol hantar semua. Maksudnya kalau centralized ni ada dia punya kekurangan dia jugalah daripada dia ada kekurangan dia. Cuma kita yang tu sebab dia kontrol satu tempat saja, menggunakan satu tempat. Tapi yang tu bila yang tu selalu dia orang pakai yang jenis eco lah. Dia kontrol yang selalunya you pergi sekarang ni, tak tahu lah masih ada lagi tak yang sistem ayam tu. Tapi kita dengar ada lagi. Sistem tu memang sistem tu yang dia buat sekarang pun. Sebab tu dia ada pump. Dia ada pump untuk pump ayak masukkan dalam eco. Eco tu akan isap ayak masuk. Dia akan sistem cooling juga, dia coolkan ayak tu, sejuk baru dia isap. Pump isap naik, masukkan dalam pipe ni, akan keluar ke bilik. Macam juga sebab tu di tepi supermarket kita rasa sejuk. Betul kan? Tapi you tak nampak aircon kat mana pun. Kecuali you pergi dekat setengah tempat yang macam supermarket biasa ni, you nampak. You akan nampak, contohlah kata you pergi dekat Giant ke, you akan nampak satu duct yang panjang tu, dia akan keluar tu. Yang tu sebab dia expose. Sebab dia tak buat shielding. Perkhidmatan bangunan adalah sistem yang dipasang di bangunan untuk kemudahan dan keselesaan kepada pengguna. Okay, sekarang kami akan tunjukkan bagaimana bilik dalam hotel BDB. Mari jom. Ayo. Okay, ni lobby BDB Hotel. Untuk lobby hotel ini menggunakan aircon jenis ductless air conditioner. Ni dewan BDB Hotel. Nampak? Kita nampak?